Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit PM1. Nama saya Marta. Nama saya Nadia. Dan nama saya Farid. Kami sekarang berada di hadapan Perpustakaan Al-Masyidi, Kampus Sultan Zaid. Jadi Farid, apa kita nak buat hari ni? Okey, jadi hari ini kami akan menyelesaikan satu tugasan, iaitu tugasan GPMK. Apa tugasan kali ini? Tugasan kali ini adalah membuat temu ramah kepada beberapa orang pelajar. Okey, Alia, apakah temu ramah tersebut? Baiklah, jadi temu ramah kita pada hari ini adalah berkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan yang sering berlaku dalam Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Awak sekarang buat apa? Mencari bahan rujukan. Boleh ke saya nak pinjam 5 minit awak? Boleh je. Okey, terima kasih. Okey. Bawa idea sama pada saya. Okey, jadi saya ni daripada PM1. Saya nak menemu sikit pasal isu kemasyarakatan di negara kita sekarang. Betul. Boleh ke? Boleh. Nama awak apa? Okey. Saya Ahmad Faiz bin Farhani, berasal dari Kelantan, dari pelajar dari ITM Macang. Okey. Okey, jadi apa yang saya nak tanyanya, pada pendapat Afiq, Ya. apakah isu kemasyarakatan yang semakin tular di negara kita sekarang? Isu kemasyarakatan. Okey, kita sering digegarkan dengan isu-isu yang berkaitan, contohnya isu pendidikan yang berkait dengan penggunaan bahasa Melayu yang semakin luntur, khususnya di kalangan kanak-kanak. Ini antara faktor yang mendorong kepada terjadinya isu ini. Ibu bapa itu sendirilah, kerana ibu bapa ni merupakan medium yang penting bagi membentuk kepribadian anak-anak itu sendiri. Okay, seperti yang kita tahu, anak-anak ini seperti kertas yang kosong, dan ibu bapa memainkan peranan untuk mencorak anak itu sendiri. Okey. Satu ucap yang menarik daripada awak, Afiq. Ya. Saya rasa awak ni seorang pelajar yang pandai. Okey, jadi seterusnya saya tanya, apakah sebab utama ibu bapa lebih memilih untuk memperkenalkan anak mereka kepada bahasa asing daripada bahasa Melayu itu sendiri? Maksud Encik Farid macam mana? Maksudnya seperti ibu bapa ni macam dia tak suka dia ajar anak dia bahasa Inggeris sebab dia rasa bahasa tu lebih kempak daripada bahasa Melayu itu sendiri, sedangkan bahasa Melayu itu sendiri unik. Okey. Okey, pada pendapat saya, penggunaan bahasa Melayu ni sudah menjadi kewajipan kepada kita ni bangsa Melayu kan. Jadi kita perlulah memartabatkan atau menjaga bahasa yang diguna pakai oleh nenek moyang kita sejak dulu lagi. Okey, jadi sebagai ibu bapa, kita perlulah didik anak kita ni menggunakan bahasa nenek moyang kita, sebab bahasa tu merupakan melambangkan satu identiti latar belakang bangsa kita yang sejak dari azali. Okey, soalan seterusnya, selain daripada ibu bapa, awak rasa apakah langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan bahasa Melayu ni dimartabatkan sebagai satu bahasa yang penting pada negeri kita, terutama seperti ibu bapa, pihak sekolah.
dan sebagainya. Okey. Saya bersetuju dengan Encik Farid yang mengatakan ibu bapa sekolah merupakan jadi sebagai medium yang penting untuk memupuk semangat ini, memupuk penggunaan bahasa Melayu yang ini. Okey. Jadi pada pendapat saya, sekolah juga merupakan pihak yang memainkan peranan yang penting untuk memupuk penggunaan bahasa Melayu ini. Contohnya seperti sekolah boleh menggunakan platform seperti membuat pertandingan bersyair, berpantun, bersajak dan semua itu yang berkait dengan penggunaan bahasa Melayu. Perkara ini secara tidak langsung dapat mendedahkan murid-murid dengan penggunaan bahasa Melayu. Contohnya dengan ini juga mereka boleh membiasakan dengan, dan samping sekaligus boleh menjadikan kelebihan ini untuk menyertai pertandingan-pertandingan di luar sana. Sekali bila mereka menyertai pertandingan seperti ini, masyarakat boleh melihat apa yang bahasa Melayu ni penggunaannya bagaimana. Contoh syair mempunyai intonasi yang tertentu kan, macam tu. Okay. Seperti yang kita tahu, sekolah juga merupakan pihak yang kedua yang paling terdekat selepas ibu bapa. Jadi mungkin sekolah boleh menggunakan kelebihan ini untuk memertabatkan bahasa Melayu kepada kanak-kanak sekolah. Jadi sudah temu ramah kita kepada pelajar yang pertama, iaitu Afiq Faiz. Okey, jadi terima kasih kepada Afiq Faiz kerana membantu saya dalam tugasan kali ini. Okey, sama-sama. Terima kasih ya. Ada rezeki jumpa lagi. Okey. Jadi dapat saya simpulkan bahawa semua pihak haruslah berganding bahu bagi memastikan isu ini dapat diselesaikan. Sekian. Okey. Jadi jom kita ke pelajar yang kedua. Boleh ke saya nak minta waktu awak 5 minit untuk membantu saya dalam temu ramah kali ini? Boleh. Okey, izinkan saya duduk. Okey, nama awak apa? Okey, nama saya Muhammad Fikri bin Zulfakar. Okey, awak daripada mana maksudnya? Saya dari Rauham. Okey, awak option apa? Okey, saya option bahasa Melayu 1. Okey. Jadi motif utama saya ke sini adalah untuk menemu ramah beberapa pelajar berkenaan isu kemasyarakatan yang membelenggu negara kita sekarang. Jadi awak rasa apakah isu kemasyarakatan yang kian tular dalam kehidupan seharian hari ini? Okey, pada saya isu yang semakin tular pada masa ini terutamanya dalam kalangan generasi muda ialah isu-isu penyalahgunaan ICT. Okey. Jadi pendapat awak, boleh tak awak terangkan lebih lanjut apakah maksud awak penyalahgunaan ICT itu? Okey, pada pendapat saya, apakah sebenarnya isu penyalahgunaan ICT ataupun teknologi maklumat ini? Okey, penyalahgunaan teknologi maklumat ini seperti kita sedia maklum, perkembangan ICT dalam kalangan masyarakat pada hari ini semakin berleluasa. Oleh itu banyak masalah-masalah yang timbul apabila ICT ini semakin berkembang. Antaranya jenayah cyber, penyebaran berita-berita palsu dan juga penyebaran maklumat-maklumat yang tidak bermoral dan beretika dalam teknologi maklumat. Okey, saya setuju dengan poin awak tadi. Solid Jadi untuk menerangkan dengan lebih lanjut, apakah punca terjadinya perkara tersebut kepada negara kita, terutamanya dalam kalangan remaja? Okey, apakah sebenarnya punca isu penyalahgunaan ICT ataupun teknologi maklumat dalam kalangan masyarakat pada hari ini? Ialah disebabkan masyarakat hari ini mudah untuk mengakses teknologi maklumat.
Jadi ia menyebabkan mereka mudah untuk meniru budaya-budaya dari luar sebab mereka mudah mendapat budaya tersebut. Jadinya ia akan menimbulkan masalah-masalah yang berlaku dalam teknologi maklumat seperti jenayah cyber, penyebaran maklumat tidak beretika seperti terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar, mengakibatkan berlakunya masalah seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Okey, menarik. Jadi isu ini semakin menarik untuk didengari. Okey, jadi apabila kita sudah tahu puncanya, awak rasa apakah langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, ibu bapa maupun pihak sekolah untuk membanteras perkara ini daripada terjadi? Baiklah. Oleh itu, jika ada masalah, pastinya kita perlu mencari jalan penyelesaian. Setuju. Baiklah, kita mula daripada kelompok yang paling kecil, paling dekat dengan kita, iaitu keluarga. Peranan ibu bapa sangat penting, iaitu mereka perlu menerapkan ataupun menerang dan memberitahu kepada anak-anak mereka tentang bagaimana kaedah yang betul ataupun bahan-bahan yang tidak sepatutnya diakses oleh anak-anak mereka. Mereka juga boleh memastikan mereka sentiasa melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka dalam teknologi maklumat, terutamanya penggunaan gadget seperti telefon. Okay, seterusnya dalam tindakan peranan sekolah pula, pihak sekolah boleh mengadakan kempen cara bagaimana untuk menggunakan teknologi maklumat dengan betul. Bagi pihak kerajaan pula, mereka boleh menyekat bahan-bahan yang dimasukkan yang tidak sepatutnya diakses oleh rakyat. Mereka juga boleh memastikan kandungan-kandungan yang disebarkan disekat supaya masalah-masalah dalam teknologi maklumat ini tidak berlangsung. Okey. Terima kasih kepada Encik Fikri kerana telah meluangkan masa awak kepada saya. Salam dulu. Okey. Terima kasih. Okey, jadi apa yang dapat disimpulkan kepada isu kemasyarakatan yang kedua adalah ia merupakan satu perkara yang berbahaya kepada golongan remaja jika penggunaan teknologi ini tidak diawasi oleh ibu bapa maupun pihak kerajaan. Jadi kita sebagai remaja yang bertanggungjawab haruslah bijak dalam penggunaan teknologi. Jika tidak, ia dapat membinasakan diri kita sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Kembali lagi kita kepada orang lain. Bye-bye. Jadi anda semua bersama saya sekarang, iaitu Aida Natasha. Jadi sekarang saya akan menemu ramah seseorang untuk bertanyakan tentang isu kemasyarakatan di Malaysia, dan isu yang saya akan utarakan ialah berkenaan dengan isu obesiti dalam masyarakat Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Awak dia saya awak free ke sekarang? Free? Boleh ke kalau saya nak temu ramah awak sikit? Boleh? Jadi bolehkah awak perkenalkan diri awak dulu? Baiklah, nama saya Nurinda Miang binti Badrul Nazri. Okay. Jadi sekarang saya akan menemu ramah tentang isu kemasyarakatan di Malaysia. Jadi isu yang berkaitan adalah mengenai isu obesiti dalam masyarakat Malaysia. Jadi seperti yang kita sedia maklum, isu obesiti dalam kalangan masyarakat di Malaysia menjadi semakin serius yang perlu diambil perhatian. Menurut laporan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Mobiliti pada tahun 2019, sebanyak 50.1% populasi dewasa di Malaysia dilaporkan mengalami berat badan berlebihan, iaitu sebanyak 30.4% dan obes sebanyak 19.7%. Jadi apakah pendapat awak tentang isu obesiti ini, dan apakah faktor-faktor yang menjadi penyumbang kepada berlakunya isu ini dalam masyarakat Indonesia? Okey, pada pendapat saya mengenai isu obesiti di Malaysia ini ialah masalah ini semakin serius. Antara faktor yang menjadi punca kepada obesiti ini ialah pengambilan makanan yang tidak sihat dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini termasuklah makanan yang mempunyai kandungan gula yang tinggi, kandungan
lemak yang tinggi dan sebagainya. Masyarakat Malaysia juga gemar memilih makanan yang tidak sihat seperti makanan segera, makanan yang manis-manis kan. Lepas tu antara faktor lain ialah kekurangan aktiviti fizikal dalam masyarakat, kerana kita selalu lepas makan terus duduk baring-baring apa semua kan. Lepas tu yang terakhir saya rasa masalah obesiti semakin banyak kerana kurang kesedaran dalam masyarakat Malaysia. Jadi kita kena ambil langkah lah untuk mengatasi masalah obesiti ni. Baiklah, terima kasih. Jadi itu merupakan satu pendapat yang sangat hyperbola dan menepati cita rasa saya untuk mengetahui tentang apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada isu obesiti ini. Jadi seterusnya, bolehkah awak beritahu tentang pendapat awak mengenai inisiatif ataupun cara-cara untuk membendung isu obesiti ini? Baiklah, terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak lah, berbagai pihak untuk bekerjasama membendung masalah obesiti ini. Baiklah, pada pendapat saya pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran mengenai isu obesiti dan keburukan apabila kita menghidap penyakit obesiti lah. Lepas tu Kementerian Pendidikan Malaysia pula boleh mendidik anak-anak murid yang sejak kecil mengenai isu obesiti ini dengan mengadakan pendidikan pemakanan sejak daripada sekolah rendah. Lepas tu kesedaran mengenai isu obesiti juga boleh disebarkan melalui media massa seperti iklan-iklan di TV. Kita bolehlah membanyakkan macam poster mengenai piramid makanan. Lepas tu yang pinggan suku-suku separuh tu. Lepas tu kalau macam daripada social media pula, kita bolehlah menyebarkan awareness, kesedaran mengenai isu obesiti. Okey, baiklah, terima kasih. Jadi itu merupakan satu pendapat tentang inisiatif yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang berkaitan. Jadi terima kasih saudari Nurin Damiah kerana telah meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh saya pada hari ini. Jadi selesai sudah temu ramah kita pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan adalah semua pihak terlibat dalam melakukan usaha dan inisiatif untuk membendung isu obesiti ini, terutamanya dalam golongan kanak-kanak supaya dapat melahirkan generasi muda yang sihat. Dan usaha dan inisiatif yang telah dihujahkan oleh saudari Nurin Damiah sebentar tadi perlulah diambil serius oleh pelbagai pihak. Itu sahaja. Jadi, anda bersama saya pula iaitu Wardah selepas Farid dan Alia telah menemu ramah beberapa orang di dalam perpustakaan Al-Basri ini. Okey, jadi isu yang saya ingin utarakan adalah berkenaan dengan isu permasalahan kaum di Malaysia. Okey, Malaysia ni terkenal dengan negara yang unik kerana mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Namun masih terdapat beberapa masalah yang apabila berlaku pergaduhan antara kaum yang menyebabkan Malaysia ini dipandang serong. Okey, jadi saya ingin membincangkan atau menemu ramah seseorang untuk bertanyakan tentang isu masalah ini. Mari ke saya. Hai, Assalamualaikum. Salam. Awak free tak sekarang? Free? Okey, boleh tak awak bagi tahu, perkenalkan diri awak? Okey. Nama saya Nur Syuhada binti Jazdan dan awak boleh panggil saya Syuhada. Okey, Syuhada. Saya ingin bertanyakan sesuatu tentang isu masalah kaum di Malaysia. Okey, jadi
Apakah pendapat awak Syahada tentang isu masalah kaum di Malaysia? Okay. Pendapat saya, yang seperti yang kita semua ketahui lah, bahawa negara Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Tapi kita sebagai rakyat haruslah menjaga keharmonian negara kita kan, supaya tidak berlakunya pergaduhan seperti yang pernah berlaku jika kita tengok pada sejarah dahulu, iaitu peristiwa 13 Mei yang berlakunya kerusuhan kaum secara besar-besaran di negara kita. Jadi bagi saya, setiap kaum di Malaysia haruslah menjaga antara satu sama lain supaya tidak berlakunya lagi dah peristiwa sejarah itu tidak berulang kembali. Okey, jadi Syahada, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pergaduhan antara kaum di Malaysia? Okey, antara faktor yang menyebabkan berlakunya isu masalah perkauman di Malaysia ni adalah kerana ada sesetengah individu yang menyentuh isu perkauman dalam sesuatu, contohnya macam pekerjaan, hal-hal politik, yang mereka menyentuh isu-isu yang tidak sepatutnya mereka utarakan, seperti hal-hal agama, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan budaya. Kan seperti kita tahu, budaya setiap kaum tu kan berbeza-beza. Jadi kita haruslah menghormati budaya setiap orang dan jangan pernah mempersoalkan perbezaan yang wujud. Dan perbezaan yang wujud itu adalah keunikannya negara kita. Okey, hujah yang sangat menarik daripada Syuhada. Tapi saya juga ingin mengetahui apakah kesan daripada pergaduhan ataupun isu perkauman ini di Malaysia. Okey, jika isu perkauman ini berlaku di negara kita, sudah tentu ia akan menjejaskan negara kita sendiri. Contohnya, ekonomi negara kita juga akan merosot sebab kemungkinan pelabur-pelabur luar akan memandang rendah pada negara kita kerana mereka berpendapat bahawa okey, negara ni tak macam ekonomi dia bergolak sebab isu perkauman ni, dan negara kita tidak harmoni seperti negara-negara lain. Jadi mereka akan rasa tidak yakin untuk melabur di negara kita. Dan selain itu juga pelancong-pelancong juga tidak akan tertarik untuk datang ke negara kita kerana banyak isu-isu yang tidak sepatutnya mereka ketahui. Begitulah. Okey, terima kasih atas hujah yang disampaikan. Dan daripada kesan tersebut, adakah Syuhada ada pendapat sendiri dalam langkah-langkah mengatasi isu perkauman di Malaysia? Okay, seterusnya ada. Okay, pada pendapat saya, antara langkah yang kita boleh lakukan untuk memartabat, untuk mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia adalah, contohnya kerajaan boleh membuat rumah terbuka, contohnya pada hari raya Aidilfitri, pada perayaan Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, supaya dan ia tidak melibatkan hanya satu kaum. Ia haruslah melibatkan semua kaum supaya pada hari itu semua kaum dapat berkumpul dan dapat mengeratkan hubungan sesama sendiri supaya hubungan kita menjadi lebih erat. Terima kasih Syuhada atas penerangan yang begitu teliti tentang isu perkauman di Malaysia. Terima kasih Syuhada. Okey. Apa yang saya dapat simpulkan, isu masalah kaum di Malaysia perlulah dibendung dan dijaga kerana itu adalah salah satu imej negara di Malaysia. Itu adalah salah satu imej negara Malaysia, dan kerana negara lain juga
turut memandang negara Malaysia yang mempunyai berbilang kaum, dan itu adalah salah satu keunikan negara Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Maka tamatlah sudah temu ramah kami kepada pelajar-pelajar di IPG Kampus Sultan Nizam. Jadi apa yang dapat disimpulkan daripada temu ramah ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia yang madani haruslah bersatu padu untuk memastikan isu kemasyarakatan ini dapat diselesaikan secepat mungkin, kerana jika tidak ia akan menjadi satu masalah yang besar kepada negara kita. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.